Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, pelayar-pelayar. Salam sejahtera, salam pertemuan di alam maya. Hari ini tanggal 27 Mac. Kita sudah hampir untuk menamatkan bulan Mac. Bulan yang serba penuh dengan kepeperitan. Saya minta maaf, malam ini saya masih lagi tidak dapat memberi laporan tentang COVID-19. Saya tak boleh dapat buat e-commerce dan seperti biasa kerana saya masih lagi berada di Ibu Pejabat UMNO untuk menyelesaikan, kerana besok adalah perhimpunan agung UMNO. Apa khabar teman-teman? Syarifuddin Syahari, jauh nama. Kalau dapat rapatkan sikit, minta rapatkan sikit kamera tu. Jauh, tulisan tak nampak. Okey, saudara, salam. Okey, bersama saya malam ini adalah pegawai kepada Presiden UMNO yang mengawal selia dan yang menjadikan penghubung utama. Kira ni macam menteri luar lah ya. Beliau adalah pegawai diplomatik dan hubungan antarabangsa, Datuk Jalani Harun. Apa khabar, Dok? Alhamdulillah, sihat Dok. Alhamdulillah. Datuk Jalani ini sebenarnya dulu adalah teman saya waktu menjadi wartawan. Ingat Dok ya? Of course. Beliau menjadi wartawan bersama dengan Akhbar dan Newsweek Time. Tapi kelebihan Datuk Jalani ini, beliau menguasai 18 bahasa. Jangan main-main. Saya cuma ada satu je. Bahasa Jawa pun tak tahu. Bahasa Minang sesekali je. Ikau-ikau je. Bahasa Perak, ayup lah tu. Tak gitu tu. Datuk Jalani adalah orang Melaka yang telah pun mendapat anugerah daripada Kerajaan Negeri Melaka. Dan Datuk boleh cerita sikit pengalaman waktu jadi wartawan tu? Saya mula pada tahun 1981. Ya. My first overseas assignment waktu tu ialah sebagai wartawan perang. Wartawan perang tu ya? Buat liputan perang Iraq dan Iran. Oh, peperangan Iran dan Iraq. Ya, pada bulan November tahun 1981. Dan waktu itu saya ditauliahkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya. Jadi antara tugas saya yang mula-mula dibuat ialah sesuatu yang menakutkan jugalah. Ya. Tapi lepas 2-3 hari itu orang kata adalah bisa Tegar biasa. Di mana tu? Di kawasan pertempuran Iran Iraq, di utara di Sulamaniyah, dan di selatan di Basrah lah. Jadi Datuk dapat tengoklah bom sana bom sini tu. Bukan saja bom. Waktu itu ada wartawan dari luar yang mati sebab bukan mati dibunuh. Ya. Mati secara tak sengaja. Jadi waktu malam ni kami tidur dengan cara menggali lubang di bawah kereta kebal. Di tengah-tengah padang pasir tu. Jadi bila ada roket atau torpedo pihak musuh yang singgah tempat tu, Ya. kalau nasib tak baik dia masuk dalam lubang kita. Oh, astagfirullah. Jadi tugas kami waktu tu mengutip cebisan mayatnya, kepala, tangan, daging semua lah, masukkan dalam guni dan diserahkan kepada Palang Merah Antarabangsa. Pengalaman Datuk Jalani dalam bidang antarabangsa, jadi wartawan perang. Kemudian Datuk juga ada melawat negara Portugal. Ya, ada. Satu dunia Datuk dah. Saya dah sampai ke 89 negara 89 negara. di bawah bidang diplomatik ni. Oh, dalam bidang politik. Tapi waktu itu Datuk tidak terlibat dalam politik ya? Tidak. Saya cuma lebih mematikan. Walaupun saya dah masuk ke parlimen tu sejak tahun 82. Ya. Dah bercampur dengan ahli parlimen. Ya. Ada yang masih kekal sampai sekarang, ada yang dah tak ada. Jadi kawan-kawan lama tu masih ada lah. Itu merupakan latar belakang Datuk Jalani sebagai wartawan. Beliau menjadi wartawan perang, melaporkan kegiatan ataupun laporan semasa antara perang Iran-Iraq, dan Datuk juga pergi ke Libya lah masa zaman Gaddafi. Saya ke Libya, ke Iran dan tempat yang paling saya rasa yang paling mencabar ialah di Amerika Latin. Ya. Di Nicaragua. Oh, Nicaragua. Nicaragua waktu itu pada tahun 84 Ya. Sandinista dan Kontra ni Ya.
mereka berbalas-balas tembak pada waktu maghrib. Jadi kami reporter ni, wartawan terpaksa bersembunyi dalam kawasan Paya. Kawasan Paya tu dia paras pinggang. Bersembunyi dalam tu dari jam 7 malam sampai 6 pagi. Bila kami keluar besok pagi tu daripada Paya tu, lintah penuh satu badan lah. Ada macam lintah kebau yang kita panggil kat sini. Lintah kobo. Dan saya suka pada hari ini saya tidak memilih orang politik untuk berbicara dengan kita malam ini. Sebab siang tadi saya dah bercakap dengan Exco Pemuda dan bersama juga dengan mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Selangor. Jadi malam ini saya nak relax sedikit, tapi kita berbicara tentang sesuatu yang penting. Banyak orang tidak tahu bahawa hubungan antara bangsa kita. Dan kalau saya cuma dapat menghayati ucapan daripada Timbalan Presiden UMNO, Dato' Muhammad Haji Mat Hassan, waktu beliau membicarakan waktu merasmikan persidangan. Saudara dengar tak suara saya? Sebab ini ada teknikal baru ni. Saudara, kalau saudara dengar suara saya dengan jelas, sila like dan share. Saya nak tengok berapa banyak yang mendengar. Saya khawatir nanti kalau tak dengar susah juga, sebab ini bicara saya dengan Datuk Jalani bukan senang. Saudara, bukan mudah untuk dapat bertemu bual dengan seorang yang begitu tinggi dan kaya dengan pengalamannya. Beliau merupakan sebagai wartawan perang dan wartawan antarabangsa yang pergi ke 89 negara. Dan kadang itu saya rasa elok kita mendengar. Kerana hari ini saya melihat apa yang dilontarkan oleh Tok Mat tadi. Dia kata bahawa UMNO telah sekian lama pun mengadakan penyatuan umat. Kan? Kalau ucapan daripada Datuk Muhammad Hassan tadi. Jadi orang lain janganlah nak kata-kata nak wujudkan penyatuan umat. UMNO dah buat pun penyatuan ini dari dulu lagi. Macam mana pandangan Datuk? Saya sebenarnya lebih tertarik kepada apa yang pihak sebelah sana sebut pasal penyatuan ummah dan sebagainya. Tapi saya rasa ia akan lebih baiklah. UMNO sebuah parti yang besar. Mereka tu parti yang lebih kecil dan baru. Instead of asking us to dissolve our party, why not you dissolve your party and join UMNO? Kan? Itu berbaik caranya. Okey. Sekarang ni kita masuk dengan bidang Datuk Jalani adalah sebagai pegawai yang menjaga soal hubungan diplomatik. Datuk lihat apa yang pentingnya kita dengan negara luar? Okey, ini ada benda yang saya nak berkongsi. Nak luahkanlah. Sila. Hubungan Malaysia dengan dunia luar ni sudah dibina dengan baiknya, dengan kukuhnya oleh UMNO dan Barisan Nasional selama lebih 60 tahun. Bila BN jatuh, dengan secara tidak sengaja, tidak kita sedari, hubungan ini semakin lama semakin merosot. Jadi hubungan yang kita bina selama ini, selama lebih 60 tahun itu sudah longgar. Tidak ada usaha dibuat untuk merapatkannya semula. Dan saya rasa sesuatu yang konkret lah perlu kita buat dari sekarang. Dan BN perlu menyambung. BN perlu menang dalam PRU 15 ini dan menyambung semula apa yang telah kita bina. Yang telah terputus. Ada yang sudah longgar, ada yang sudah terputus, ada yang macam tak bergerak langsung. Saya berpendapat hubungan kita dengan negara luar ni, misalnya Amerika, Germany, Itali, dengan China, Jepun dan sebagainya, mereka selama ini sudah serasi dengan cara bagaimana kerajaan BN mentadbir kemasukan pelaburan mereka, FDI dan sebagainya. Dalam keadaan politik yang tidak stabil ini, saya rasa mereka lebih kepada KIV dan menunggu bilakah BN akan naik semula dan atau bilakah dasar-dasar pelaburan asing yang ada sekarang boleh dipertingkatkan lagi. Saya rasa ini sukar dibuat pada hari ini. Datuk, kalau pelaburan tak datang dari luar ni,
teruk ekonomi negara kita ni. Itulah yang saya maksudkan. Ya. Kita perlukan pelaburan asing. Ya. Kalau ibaratnya kita macam endah tak endah Ya. pada bidang diplomasi ini, satu demi satu negara Ya. akan keluar dari Malaysia ini. Oh, bahaya dari segi duduk ekonomi ni. Ya. Kita dah wujudkan hubungan dengan banyak negara Latin Amerika dan Afrika. Ya. Sejak dalam 20 tahun atau 30 tahun dulu. Tapi apa yang kita dapat pada hari ini? Ya, ya. Sejak 2 tahun inilah, kan? 2-3 tahun ini. Jadi hasilnya tidak menampakkan sesuatu pulangan ataupun reciprocal Economics. Ya. Ya. Itu yang kita risaukan, dan secara langsung kurangnya pelaburan asing ini akan memberi kesan negatif kepada rakyat, kepada iktisad rakyat. Ya, ya. Itu yang saya masukkan. Namun begitu, ada pihak-pihak, Ya. termasuk dalam UMNO sendirilah, Ya, ya. yang tidak berapa memahami kepentingan hubungan diplomatik Malaysia dengan negara luar. Ya. Mereka fikirkan yang UMNO ni hanya politik saja. Dalaman dalam Malaysia. Ya, dalaman saja. Ya. Nak cari sokongan, tingkatkan ahli dan sebagainya. Tanpa sikit pun memikirkan yang hubungan UMNO dengan dunia luar ni. Satu yang perlu kita ingat, dulu UMNO Ya. ada banyak kelab-kelab UMNO luar negara. Ya. Sekarang kita tinggal berapa? Tak tahulah saya sekarang ni. Tak tahu. Kesian anak kita di luar negara ni. Jadi macam mana kita menjaga hubungan itu? Ya. Dan saya Ya. ini Datuk, saya menekankan pentingnya kita mempunyai hubungan luar. Contohnya kita dengan Jerman, sebab Jerman mempunyai kilang dulu, kita ada kilang kereta yang terbesar untuk pasaran Asia Tenggara ini yang dibuat di Pekan Pahang. Begitu juga hubungan kita dengan negara Jepun, kita negara China, negara kita dengan India. Okey, akhirnya apabila kesan kita bermasalah dengan negara India, dengan Jerman dan sebagainya, penghasilan negara seperti minyak kelapa sawit, kita tidak dapat memasarkan ke sana. Jadi kesannya rakyat penangga-penangga Felda yang menanggung. Tak gitu tu? Ya, dalam satu aspek lain, Ya. saya sendiri pun tak faham. Kita menggalakkan pelaburan asing, Ya. tetapi pada waktu yang sama, kita memperkenalkan satu dasar yang yang saya anggap very unfriendly. Ya. Misalnya darurat ini, Ya. maknanya sampai bila kita nak biarkan keadaan ini berlarutan? Ya. Kita perlukan pelaburan asing. Ya. Kita perlukan pulangan yang baik. Ya. Baru boleh kita rancang pembangunan untuk rakyat, Ya. segala persekolahan rakyat, Ya. anak-anak kita, pembangunan prasarana dan sebagainya. Kalau kita asyik, katalah sekarang ni kita ada duit, kita berbanggalah, kita berbangga ada berbilion-bilion. Ya. Dengan cara kita membelanjakan wang itu, tidak setimpal dengan perolehan kita, jadi apa akan jadi? What will happen? Ya. Eventually. Ini yang kita muskilkan. Ya, iyalah, bila tidak ada masuk pelaburan, macam dalam badan kita hanya gunakan darah dalam badan kita saja. Even never tak ada dapat daripada luar. Maka akhirnya dalam badan kita darah pelan-pelan pelan kering lah. Yalah, kalau kita malas makan tapi banyak keluar, lama-lama badan pun kering. Berkuh kering, betul tu. Betul. Ha. Okey Datuk, ini sekarang ni kita melangkaui sedikit Datuk tentang saya bukanlah saya nak marah, bukanlah kita nak attack ya, tetapi saya rasa kementerian luar yang ada sekarang. Saya nak tanya satu lagi tu. Bagaimana keyakinan negara-negara luar melalui hubungan Datuk dengan para diplomat yang ada di negara kita terhadap kerajaan hari ini? Di Malaysia ni kita ada lebih 140 foreign mission lah. Kedutaan. Kedutaan, pejabat konsul dan sebagainya. Ya. Jadi saya sering bertemu dengan duta, pesuruhjaya tinggi, kalangan diplomat dan sebagainya. Dan mereka menyatakan mereka mahu hubungan itu diteruskan, tetapi mereka kurang yakin
dengan keadaan yang berlaku di dalam negara kita sendiri. Sejak 2-3 tahun ini. Ya. Sejak 2-3 tahun ini, walaupun kita cuba bagi insentif dan sebagainya, tapi tak menjadi. Ya. Dan they are big companies, you know. We are losing them out. Ya. Jadi kita lihat banyak syarikat multinasional ni telah berpindah, memindahkan operasi ke Vietnam, ke Thailand, ke Indonesia dan sebagainya. Dan baru-baru ni saya rasa saya terbaca berita mengatakan IBM. Arab Saudi. Arab Saudi dia nak melabur 10 bilion USD di Indonesia. Bukan di Malaysia. Bukan di Malaysia, walaupun ada orang kita dah pergi ke Arab Saudi yang itu. Jadi apa hasilnya? Hubungan diplomatik ni dia reciprocate. Kita buka embassy di negara dia, lepas tu dia buka embassy di negara kita. Kita adakan perbincangan dua hala. Dia melabur tempat kita, kita pun boleh melabur tempat dia. Kan, tapi dalam situasi hari ini kita tak nampak banyak aliran masuk. Dan kesannya maka penganggur akan berlaku lah berterusan. Bukan saja pengangguran. It's not that the rate of unemployment will go up. Yang saya risau ni crime rate. Oh, jenayah. Bila orang tak bekerja, tak ada income, they may resort to some nasty things. You know? Jadi ada manusia ni kadang-kadang bila dia tak terima bantuan yang sepatutnya dia dapat, dia akan berfikiran liar lah. Nak pulaknya ada anak bini dan sebagainya. For the sake of surviving lah. Itu. Jadi Dato', dari konklusinya kita melihat bahawa hubungan kita dengan negara luar itu penting. Dan hubungan ini very important. Sebab mereka hubungan luar ini, duta-duta yang ada di negara kita ini, mereka adalah sebagai penghubung untuk pelabur-pelabur daripada syarikat antarabangsa masuk ke Malaysia ini. Dan yang terbaru ni saya terkejut kerana masalah hubungan kita dengan North Korea ni. Boleh Datuk bagi penjelasan sedikit? Mereka ambil keputusan untuk memutuskan hubungan dengan Malaysia, hubungan diplomatik lah, pada 19 Mac lah. Tapi sebenarnya keadaan itu sudah bermula pada tahun 2017 lagi. Bila saudara Kim Yong Sam, saya tak ingat namanya, dibunuh di KLIA. Dan waktu itu kedutaan Malaysia di Pyongyang masa tu dia macam dikepung lah. Dikepung di sana. Rakyat kita tak boleh keluar. Rakyat kita tak dibenarkan keluar dan semuanya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk membawa pulang. Kita minta izin kepada Pyongyang untuk lepaskan 9 rakyat kita ni pulang ke Malaysia. Dan sejak itu hubungan Malaysia dengan North Korea ni tidak berapa baik lah. Nothing happened. Tidak ada usaha untuk memperbaiki, mempertingkatkan hubungan diplomasi yang semua kurang. 2 tahun dulu kerajaan sebelum ni ada janji kita nak pulihkan semula hubungan dengan Pyongyang. But nothing was done lah. Kan kita ni cakap di mulut. Dan saya risau ada negara-negara yang dah daripada perbualan saya, pergaulan saya dengan para diplomat di Kuala Lumpur ni, ada yang menimbulkan kesengsian. Macam mana mereka nak meneruskan hubungan dengan Malaysia kalau tidak ada stability di sini, tidak ada jaminan. Meskipun saya percaya Datuk Hishamuddin Hussein sebagai Menteri Luar sedang is doing all his can to keep the relation clean. Tapi saya rasa usaha ini tidak setakat cukup dengan memberi jaminan mulut kepada mereka. Dia investors may come in. Kalau saya investor luar, kalau saya nak masuk buat pelaburan, buka kilang dan sebagainya di sesebuah negara, the first thing yang saya nak lihat ialah kestabilan politiknya. Kestabilan politik will lead to economic stability.
economic stability, progresif dan sebagainya, dan tidak ada kekacauan. Tetapi keadaan kita sekarang ni, suasana sedikit tegang lah. Tegang dengan adanya darurat apa semua, dengan pelbagai helah dilakukan lah. Jadi saya tak pasti bila keadaan ini akan berlarutan. Cuma saya harap sesuatu akan dibuat untuk menjernihkan semula. Dan saya nak saya nak sebut juga, para diplomat kita di Kuala Lumpur ni, dalam senarai saya, ada 38 duta-duta asing ni yang tunggu queue untuk bertemu dengan Presiden UMNO. Normally these people, when they come to Malaysia, benda pertama yang mereka nak buat adalah bertemu, to have an audience, informal meeting dengan Pemimpin negara. Presiden parti yang terbesar. Selepas mereka ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong lah. Dan so selepas tu dengan PM ke, dengan Menteri Luar dan sebagainya. Tapi oleh sebab kekangan masa dan adanya COVID-19 sejak lebih setahun lalu ni, jadi ia terkendala lah. Sebenarnya untuk pelai-pelai semua, memang malam ini saya membawa satu cerita yang berbeza dari biasa. Kita tidak mahu mempertikaikan tentang politik negara semata-mata, tapi pentingnya hubungan diplomatik. Sebab ini yang orang tak tahu. Saya mengharapkan, sebab memang saya punya laman saya ini untuk memberi ilmu, memberi pencerahan, bukan untuk kita sambil kita melabur, maki hamun orang, bukan. Saya tidak nak begitu. Saya nak memberi pengetahuan. Sebab tiap rakyat perlu mengetahui, bukan hanya aspek ekonomi. Saya akan berusaha untuk mencari pakar-pakar ekonomi juga nanti akan bercakap soal ekonomi negara. Tapi hari ini kita bercakap tentang pentingnya hubungan diplomatik antara negara kita dengan negara-negara luar. Jadi bagaimana yang Dato' Jalani bagi tahu pada kita hari ini, bahawa 30 duta-duta dari negara luar memilih untuk bertemu dengan Presiden UMNO. So ini adalah merupakan gambaran keyakinan negara luar pada parti UMNO is there. Kalau boleh mereka nak BN naik balik semula. Begitu ya. Sebab negara mereka sudah biasa dengan cara BN mentadbir hubungan dua hala. Kan? Jangan nafi. We cannot deny this. Bukan kita nak kata orang lain tu tak baik dan sebagainya, tak cerdik dan sebagainya. Tetapi kebiasaan itu, kalau kita nak buat sesuatu pun, kita mesti pilih yang biasa. Kalau pilih kawan pun kawan yang kita kenal lama dan sebagainya, bukan kawan yang kita kenal sehari dua. Betul. Selama ini pun sejak kita mencapai kemerdekaan, pembangunan negara ini dipacu bukan hanya dari dalam saja, tapi ada pelaburan daripada luar yang datang, dan kemudian penghasilan negara. Macam sebagai contohnya Petronas. Tak itu, sebab kita berdagang dengan negara luar, kita mengekspor minyak kita ini bukanlah jenis minyak yang ada di negara Arab. Minyak kita is like sweet, bukannya minyak North Brand Sea. Minyak yang kita hasilkan oleh Petronas ini, dia lebih tinggi grade dia, nilainya lebih tinggi daripada minyak biasa. Jadi ini adalah merupakan penghasilan yang akhirnya membawa kebaikan untuk negara dan membolehkan kita ada wang yang banyak untuk membangunkan negara kita. Ini semua terjalin adalah hasil daripada hubungan diplomatik kita dengan negara luar. Banyak negara luar yang ada pengguna minyak, macam ada di Angola, berada di Afrika dan sebagainya. Tapi mereka tidak dapat memasarkan produk mereka. Ini adalah ada call pula masuk. Maaf saudara, sebab waktu saya live ni ada teman-teman menghubungi saya. Tapi sekarang ini adalah masa kita untuk membangunkan negara. Tapi memanglah ini tidak akan terlihat kalau pimpinan asyik berpolitik. Dan sebagaimana kata Datuk Jalani tadi, kalau kita sentiasa hanya memikirkan soal politik dalaman, kita tidak memikirkan tentang dunia luar. Kesan dunia luar itu lebih penting. Kita perlu ingat sesuatu. Malaysia ni has always been the center of attraction internationally. Sebab Malaysia ni istimewanya, rakyatnya berbilang kaum, kebudayaannya, bahasanya dan sebagainya. Dan lagi satu, we have to bear in mind that apa yang berlaku di Malaysia sekarang ni,
diikuti oleh banyak agensi berita asing dan sebagainya. Mereka berpusat di Kuala Lumpur. Dan saya nak persoalkan satu kenyataan atau 2-3 orang yang sebut UMNO tidak lagi relevan. Ini saya tak setuju langsung. Kalau UMNO tidak relevan, tidak akan ada pihak yang minta kerjasama dengan kita pada PRU akan datang. Betul. Tidak akan ada minat mendalam di kalangan duta-duta asing ni, diplomat ni, untuk bertemu dengan kita. Cuba kita fikirkan sejenak. Kan? Logik di sebalik keadaan ini. Jadi kita tak boleh biarkan macam tu saja. Kan? Tak, sebab ada pelayar kita dia tanya tu, dia kata Turki yang beli minyak sawit kita. Ini Cik Putri Quetsa, dia kata Turki beli minyak daripada negeri kita ya. Ada. So artinya kalau kita punya hubungan kita, diplomatik kita dengan Turki kukuh, maka mudahlah kita menjualkan produk minyak kita di Turki. Cuba kita ingat balik. What happened to our palm oil sales to India? Okey, jualan minyak kita ke India. Tiba-tiba waktu tu mereka stop. Oh, berapa bilion kita tak dapat menjual minyak kita. Itu jumlah yang cukup besar tu. Jadi waktu itu harga komoditi minyak sawit kita mendudum. Hingga menyusahkan para peneroka dan sebagainya. Cuma sekarang naik balik lah. Alhamdulillah. Dan saya amat simpati dengan mereka ni. Sebab apa? Mereka bergantung kepada hubungan luar. Kalau hubungan luar tak baik, dia orang takkan semena-mena suka tukar hati beli minyak sawit kita, beli getah kita, beli sarung tangan kita, face mask kita dan sebagainya. Sebab itulah perlunya satu sistem hubungan luar yang cukup kukuh. Jangan sekali-kali kita menafikan kepentingannya hanya kerana parti kita memerlukan sokongan dalaman. Kita lihat sektor luar. Pasal kerana kalau hanya memikirkan soal sokongan antara UMNO Bersatu PAS, UMNO Bersatu PAS, saya ingat ini diplomat pun dia bosan juga melihat keadaan sekarang ni. Macam mana tu? Memang itulah yang selalu dia orang utara pada saya. What is happening to the politics? Apa yang jadi pada politik Malaysia ni? Kan? Melayu dengan Melayu bergaduh. Ini politically lah. Jadi hubungan kita dengan parti lain pun tak elok. Ada yang bergebut-gebut jawatan. Tak ada stability in politics. Tidak ada. Jadi masing-masing ni lebih kepada personal gain. Self-vested interest. Itu saya lah. Jadi tidak ada satu sistem yang membuka semula Malaysia ke mata dunia, menarik mereka melabur. Siapa nak melabur dalam keadaan macam ni? Betul. Ni Saudara Halim G, dia bertanya kenapa Parlimen belum bersidang sedangkan MP sudah divaksin. Dia minta mohon pencerahan. Kenapa kita tak boleh sidang lagi, Halim G? Sebenarnya kalau tanya dekat saya, mereka memang tidak mau bersidang Parlimen sebab mereka memikirkan kalau ada persidangan Parlimen, mereka kena jawab segala persoalan ni. Dalam dari segi hubungan diplomatik negara luar, tentulah permasalahan antara kita dengan Korea Utara akan dibangkitkan oleh para MP. Dan dari segi politiknya, tentulah tentang keabsahan, legitimacy of the Prime Minister ataupun keabsahan seorang Perdana Menteri itu akan menjadi persoalan yang paling besar. Tapi saya melihat bahawa pentingnya bahawa Parlimen bersidang. Tadi Datuk Mak Hassan pun ada menyentuh juga lagi. Jadi dia kata, kenapa Parlimen tak bersidang? Sebab Parlimen itu adalah kunci kepada sistem demokrasi negara kita. Jadi bila Parlimen tak bersidang, apa pandangan daripada para diplomat yang ada di negara kita ni? Malu kita ni. Bila Parlimen tak bersidang, the general perception is that Malaysia ni tak ada tadbir dengan baik. Ditadbir secara minta maaf lah. Saya terpaksa gunakan istilah kuku busi kat sini. Jadi whatever the government does, dia ikut corporate and legalistic entity. Mana apa saja aku cakap kau ikut. Ini bersamaan dengan cara beberapa negara dulu di Iraq sebagainya. Di Iran dan sebagainya. Di Korea Utara pun sendiri. Saya dah sampai Korea Utara 3 kali.
Oh, di Pyongyang. Di, Ya, ya. di Pyongyang 3 kali ya. So, jadi saya tak tahu lah, apakah perasaan Datuk, apakah Datuk tak rasa malu bila berjumpa dengan para diplomat yang ada di negara kita ini, macam kalau duta daripada Amerika, duta daripada Jepun misalnya, apakah tak rasa malu? Apakah mereka tak bersoalkan kenapa parlimen kita tak bersidang ni? Ada kelainan. Ya. Ada diplomat yang duduk lama. Ya. Kita sampai 10 tahun, Ya, ya. 15 tahun. Saya memasuki bidang diplomatik ini sejak tahun 1996. Okey. Secara tak sengaja lah. Secara sengaja. Dan waktu itu saya dipanggil sebagai di kalangan diplomat Malaysia waktu itu. Saya dipanggil sebagai ambassador at large dah. Okey. Jadi waktu itu di kalangan wartawan Malaysia ni hanya saya seorang yang boleh call mana-mana duta pukul 2-3 pagi termasuk duta Amerika. Jadi sewaktu saya bertugas di Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Ya. Pada tahun 2004 sampai 2007. Okey. 3 tahun lah. Waktu tu saya bekerja di bawah Setiausaha Rendah di PBB, Mr. Lin Pascoe. Lin Pascoe ni bekas duta Amerika ke Malaysia masa tahun tahun 1990 saya kata. Di Bangsa-Bangsa Bersatu? Ya. Ya. Saya bertugas di sana selama hampir 3 tahun. Jadi waktu itu banyak soalan-soalan yang menjurus kepada minat orang luar ni terhadap Malaysia. Tetapi pada hari ini mereka lebih banyak mempersoalkan saya, bertanya soalan kepada saya, when is all this Going to be over? Bilakah semua ini akan berakhir? We are waiting, you know. We don't have comfort. Duta? Kita tak merasa kita tenteram kat sini. Yes, Dan bahaya tu. Kita tak nampak sesuatu yang dapat menjamin masa depan hubungan kita. Jadi sampai bila keadaan ini akan berlarutan, walham mereka sudah dia boleh chart dia future engagement with Malaysia. Tetapi kalau kita terus bersengketa sendiri, berebut kuasa, berebut jawatan, berebut wang ringgit, dia pancing dia semua, kan? Jadi tidak akan wujud satu keadaan di mana negara asing ini will regain their confidence. Yakin daripada negara luar. Ni Datuk, lari sikit dari sebab ini politik ni. Amerika baru memilih presiden yang baru, itu Joe Biden, dan bersama dengan Kamala Harris sebagai vice president daripada parti Republican kepada Demokrat. Okay? Yes. So bagaimana hubungan sebab Datuk dah berjumpa dengan duta yang ada di sini. Boleh Datuk ceritakan sedikit? Saya 2 minggu lepas Joe Biden dipilih sebagai presiden Amerika, jadi duta Amerika waktu itu di tempoh pernah tamat dah. Dia sistem memang begitulah, kalau presiden beralih. Puan Kamala ada berjumpa dengan saya, dengan Datuk Zahid dan pegawai kanan UMNO lah. Jadi dia mengatakan yang perkara pertama yang akan dilakukan oleh mana-mana presiden Amerika yang baru ialah menggubal dasar luarnya. Okey. Ini kita tidak buat langsung. Kita tidak ada punya dasar luar. Bahaya tu. Tidak ada. Kita ada tapi tidak ada pembaharuan. Tidak langsung disebut yang ini dah dasar luar kita. Sedangkan bidang lain, dasar ekonomi, dasar pembangunan semua disebut. Tapi dasar luar ni tidak macam dipinggirkan. Tak jelas. Tidak ada. Saya pernah mempersoalkan waktu Pakatan Harapan memerintah, apakah kita punya dasar luar, kita ada foreign policy. Saya pernah tanya soalan yang sama. Jadi Menteri Luar waktu itu ada juga menjawab pada saya. Dia kata dalam keadaan ini
kita kekalkan apa yang ada. Apa yang ada masa tu? Waktu tu kita dah menudum. Yes. Hubungan diplomatik dah menudum, ekonomi dah mula, bidang ekonomi sudah menampakkan kejatuhan dan sebagainya, harga komoditi sudah mula jatuh. Ha? Dan keyakinan dunia luar pun dah merudum juga tak? Dalam keadaan tak stable, there's nothing much we can do Ya. for the country and for the people. Datuk, macam mana hubungan kita dengan negara-negara Arab? Ini sensitif sikit lah. Tapi Jadi pandangan Datuk sebagai orang diplomatik yang menjaga hubungan antara kita. Tapi saya nak jawab jugalah. Bila kita pergi ke mana-mana, semestinya kita akan ada arrangement untuk menarik pelaburan dan sebagainya di bidang ekonomi ke, sosioekonomi dan sebagainya. Tapi saya tak nampak apa yang berlaku lah. Tak ada ya? It just macam paying homage. Tak, sebab bukan pasal apa Datuk. Kerana saya melihat satu ketika dahulu waktu Kerajaan Barisan Nasional kita mewujudkan banyak hospital-hospital, pusat-pusat rawatan yang terhebat, the so called to the world standard. Jadi warga Arab melihat mereka datang ke Malaysia ini bukan hanya untuk melancong tetapi juga adalah untuk mendapat rawatan. Dia panggil medical tourism. Dan sebab itu satu ketika dulu kalau Tok tengok atau Tok lihat macam di Bukit Bintang tu penuh dengan pendatang-pendatang, pelawak, pelancong dari Arab. Nah, mereka datang bukan datang kosong, mereka datang membawa dollars and cents. Kan? Kemudian mereka juga melabur dalam beberapa perusahaan kecil yang sederhana dengan makanan apa semua. Tapi hari ini tiba-tiba saya melihat bahawa contohnya di Bukit Bintang dah kurang, Dah lengang. Bukan hanya kerana PKP, saya tak yakin, tetapi kalau mereka sakit tentulah mereka dapat rawatan. Dan hospital-hospital sekarang ni macam seolah tidak beroperasi. Hospital banyak dipenuhi dengan rawatan COVID dan sebagainya. Benda inilah yang dihasilkan oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional at one time untuk memastikan negara kita pertama sekali dikenali dengan keindahan pantainya, keindahan alam semula jadinya, tetapi juga kita mempunyai hospital yang world class. World class, Datuk. Saya saya sama sekali tidak berniat untuk memperkecilkan apa yang kerajaan tengah buat. Helah yang mereka ada tu itu masalah politik lah. Masalah politik dan rakyat tahu. Kan? Tapi suatu ketika dulu waktu Datuk Seri Najib jadi PM, kita dah rancang nak buka satu King Salman punya center di Malaysia. Pusat King Salman, betul. Tapi bila Pakatan Harapan ambil alih pentadbiran, ia hilang begitu saja. Dan saya dapat rasakan sentimen di kalangan pemimpin-pemimpin Arab Saudi ni yang mempersoalkan why kenapa dihentikan? Kan projek ni bukan projek politik. Ini projek hubungan dua hala. Dan bila kita buka pusat Raja Salman tu, saya rasa ia bukan saja bawa manfaat kepada Malaysia. Malaysia akan menjadi satu pusat lah. Pusat ilmu di rantau ini, di dunia dan sebagainya. Dan kita buat Najib buat pusat cetak Quran, kan? Yang dulu yang terkenal di Madinah dan sebagainya. Tapi pusat cetak Quran itulah yang bawa Datuk Seri Zahid ke mahkamah. Bagi saya begini Datuk. Sebab saya melihat bahawa pentingnya pelaburan daripada Arab. Jadi kalau Tok Arab datang kat sini, mereka bukan lagi macam dulu Datuk, meniaga batu akik. Mereka bukan datang sini meniaga minyak atar. Jangan pandang ringan. Jadi Arab ini pelaburan. Tapi bila contohnya macam Datuk saya cerita tadi, bahawa dia pergi ke Indonesia membuat pelaburan 10 bilion. Ini bukan kecil. Bukan? Itu soal hubungan kita dengan negara Arab. Bagaimana pula kita negara-negara Cina yang kita rintis hubungan diplomatik kita dengan negara Cina sejak tahun 1974. Kadang-kadang kalau kita tiba-tiba dilihat seolah-olah renggang dan tidak disantuni
para diplomat yang ada di Malaysia ini, dari negara China ini, macam sia-sia lah usaha yang dilakukan oleh almarhum Tun Razak. Ya, betul. Sebab kalau kita dapat memasarkan contohnya minyak kelapa sawit lah, untuk pengeluaran kita, saya teringat lagi apa yang Berhormat Muda Tengku Razali Hamzah menyatakan kepada saya waktu pertama sekali rombongan ekonomi negara Dewan Perniagaan Melayu bertandang ke China, dan waktu itu tidak ada punya hubungan diplomatik, Datuk, ya. Ya. Dan antaranya Chow Airline tanya apa yang nak bawa. Yang Berhormat Muda kata kita bawa minyak kelapa sawit. Chow Airline kata you produce setahun, kita pakai 3 bulan saja. Ya. Artinya untuk negara China saja, kalau pasaran itu kita dapat, maka negara kita melimpah ruah lah kekayaannya. Ya, apatah lagi kalau kita dapat memasarkan ke negara Turki, negara-negara sebelah, negara Arab apa semua. Saya ingat waktu saya pergi ke negara ke Moskow. Teman-teman saya, rakan saya di sana, yang nak naik ke angkasa lepas tu dekat Garden Center, mereka suka dengan minyak kelapa sawit ni untuk dijadikan sebagai minyak nak makan dengan dia punya salad. Kan, dressing of salad. Dia kata lebih sedap rasanya. Tapi hari ini tidak dilaksanakan. Sebab itu saya nak bertanya dengan Datuk, supaya teman-teman kita dalam pelayan dapat memahami maksud hubungan diplomatik, pentingnya hubungan diplomatik yang kini terputus, seolah dilihat macam terputus antara kerajaan pimpinan yang ada hari ini dengan para diplomat. Macam mana pandangan mereka dengan kerajaan ini? Sila Datuk, silakan. Terus terang, Datuk. Kita berada dalam satu situasi. Datuk ni orang diplomat ni memang dia selalu berselindung. Tak ada terus terang. Sila, dalam Datuk. hubungan luar ni, Ya. dengan kebanyakan negara, sedikit dingin lah. Dingin, ya? Dingin. Jangan salahkan COVID ni. Ya. Jangan sekali-kali kita salahkan COVID ni. Atau memberi alasan Ya. kerana COVID. Ya. Ini sebab kita tidak ada satu dasar luar yang jelas Ya. untuk memberitahu negara-negara sahabat ni. Sahabat, okay, ya. This is what our foreign policy is. Ya. Macam Amerika, dia bila presiden dia dipilih saja, foreign policy ni ialah antara benda yang paling dia utamakan. Ya. Kan? Tapi Joe Biden ni tu hari dia buat silap. Saya rasa dia buat silap lah. Ya. Bila dia serang di Libya kan. Ya. Syria. Seminggu lepas dia naik jadi presiden, dia serang dia suruh tentera dia serang Syria. Jadi benda ni tak berapa cantik lah. Ya. Dan lagi satu yang perlu kita ingat, setiap masa ialah kita juga ada beribu pelajar-pelajar di luar negara, di Britain, di Australia, di New Zealand, even in China, in Japan. Yes. Jadi jika hubungan kita dengan mereka yang tak baik, jadi mereka akan merasa seperti dia anak tiri kan. Ya. Jadi mungkin pelajar Malaysia tidak akan dibagi lagi Layanan istimewa macam mana yang kita dapat selama ni. tak dibenarkan belajar di negara mereka. Ini kemungkinan benda yang pernah berlaku. Ya. Jika tidak di Malaysia pun di negara lain. Perlu ingat tu. Ya. Tak, sebab saya merasakan penting. Saya dari dulu mengatakan bahawa hubungan diplomatik ini adalah antara core polisi yang perlu didesain bahawa negara kita, sebab saya selalu katakan negara Malaysia adalah negara cipta damai. Kita lah the only country in the world yang selama hari ini dihormati oleh dunia. Negara-negara luar kerana mempunyai rakyat yang pelbagai kaum, tetapi kita hidup dalam keadaan harmonis. The only country in the world. Satu-satunya negara di dunia ini yang mempunyai kaum Melayu sebagai warga pribuminya majoriti. Kemudian kita ada daripada keturunan Cina, kita ada keturunan India, kita ada juga anak-anak pribumi putra di Sabah dan Sarawak. Kita juga ada mereka-mereka yang datang daripada luar dan sebagainya, membesar negara kita. So, tapi kita santuni kehidupan rakyat itu dengan penuh keharmonian. Dan inilah yang membuatkan mereka, para diplomat, merasa yakin dengan negara kita. Jadi apakah pandangan Datuk sekarang ni? Apa komen para diplomat terhadap keharmonian kerana kesan daripada politik yang ada hari ini? Sila, Dok. Yang pertama, mereka merasakan tidak ada pemimpin khas
a specific person whom they could turn to and bincang dengan teliti, dengan mendalam sesuatu isu hubungan duala. Ya. Dia sebabnya sebab kerajaan yang ada ni, kerajaan yang baru yang memperkenalkan cara ataupun dasar yang tidak secocok dengan keadaan semasa kita. Ya, ya. Kita dah berpusing balik ke belakang. Mungkin 30-40 tahun dulu. Jadi macam darurat katanya. Saya tak tahulah apa helah yang kita buat di situ. Tapi yang saya tahu, darurat ni ialah cuma perlu jika keselamatan negara terancam. Ya. Terancam. Misalnya zaman 60-an tu kita berperang 1989 apa semua. ya, dengan komunis, konfrontasi dan sebagainya. Jadi saya bersetuju dengan banyak pendapat yang mengatakan untuk mengawal COVID ni cukup dengan PKP saja. Cukup. Seperti PKP kita yang mula-mula 17 Mac 2020. Ya. Cukup berkesan sampai tinggal satu kes dalam tempoh kurang daripada 2 bulan. Dapat kita kawal. Dapat kita kawal. Jadi, saudara, begitulah perbincangan saya dengan Datuk Jai. Saya panggil Datuk Jai, sahabat saya, berhubung dengan pentingnya kita menjalin hubungan dengan negara luar. Kita perlu ada jalinan diplomatik, tapi malang benda ini tidak ditangani. Dan kita berharaplah agar kalaulah segera ada pilihan raya umum dan sebagainya, kita bertukar tangan, kita menjalinkan kembali, Datuk ya. So, apa Datuk nak cakap lagi? Saya cuma haraplah kita akan ada sebuah kerajaan yang cukup stabil, yang bukan saja mengambil berat tentang hubungan dua hala. Sebab hubungan dua hala ni dia amat besar maknanya dalam pelaburan di negara kita, memajukan sektor perkilangan dan sebagainya, yang boleh menaik tarafkan kedudukan ekonomi kita. Kalau ekonomi kita kuat, rakyat pun happy dengan segala pembangunan yang dirancang, bukanlah segala dengan cara mengurangkan bantuan pada mereka atau menghentikan sesuatu projek yang telah lama dirancang dulu. Kita jangan berbuat begitu hanya kerana sentimen politik kita. Kita fikir kat rakyat. Kalau kita fikir kat rakyat, itulah yang akan bagi undi pada kita pada PRU akan datang. Jadi appreciate them. Jangan suka hati potong itu, potong bantuan ni, kurangkan bantuan tu. Kalau kita dah bagi rakyat tu free PIBG free katanya. Kan? Tiba-tiba kita nak kenakan separuh balik. Jadi ini tak adil lah. Kan? Okey, saudara, begitulah perbincangan saya dengan Datuk Jailani berhubung dengan cabang yang paling penting juga, iaitu cabang hubungan diplomatik antarabangsa. Dan besok insya-Allah saya akan cuba bersiaran lebih awal untuk memberi laporan tentang Perhimpunan Persidangan Agung UMNO, Datuk, yang tentulah panas. Hari ini pemuda, puteri dan wanita telah bersekata. Kita tak tahu pula apa kata sesuatu yang menarik lah. Sepatutnya lebih menarik sebab hari ini sudah ada tanda-tanda bahawa kita harus memutuskan hubungan dengan pimpinan Parti Berbumi. Cuma kesan daripada itu, Tan Sri Muhyiddin dia kata kalaulah UMNO tidak mahu bekerjasama dengan PBM, maka dia akan meletakkan calon, dia akan bertanding di semua kawasan parlimen di 220 cawangan. Kita kata come what may, besok saya akan ulas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.